Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Syah Musa. Antara paparan hari ini, tindakan susulan kes penembakan jatuh pesawat MH17 hanya selepas keputusan Mahkamah Belanda. Sebarang tindakan susulan berhubung kes penembakan jatuh pesawat MH17 hanya akan dibuat selepas Mahkamah Belanda mengeluarkan keputusan mengenainya November ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya Mark Rutte, beliau menyuarakan pendirian negara yang mahu adil kepada semua pihak yang terlibat. Kes ini telah pun berada di peringkat mahkamah dan keputusan daripada mahkamah akan dikeluarkan pada bulan November ini dan kita akan sama-samalah menunggu keputusan tersebut dan apa-apa tindakan yang seterusnya akan kita buat selepas mahkamah membuat keputusan. Kerana MH17 ini melibatkan Belanda dan kita faham melibatkan ramai rakyat Belanda dan ia juga melibatkan Malaysia. Kedua pemimpin bertemu di Ibu Pejabat PBB sempena Perhimpunan Agung Badan Dunia itu di New York. Mahkamah Daerah The Hague akan memutuskan perbicaraan MH17 pada 17 November. Sementara itu, Perdana Menteri seterusnya akan mengadakan lawatan kerja ke Emirat Arab Bersatu UAE dari 26 hingga 29 September ini. Sempena lawatan itu, beliau dijadual bertemu Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Presiden di Abu Dhabi. Pertemuan itu adalah yang pertama antara kedua-dua pemimpin sejak Sheikh Mohammed dilantik sebagai Presiden UAE pada 14 Mei lalu. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan agenda perbincangan utama antara kedua-dua pemimpin termasuk meneroka bidang kerjasama berpotensi bagi mengukuhkan lagi kerjasama yang telah lama terjalin dalam pelbagai bidang antara Malaysia dan UAE. Antara bidang tumpuan baru ialah ekonomi digital, keselamatan makanan, pendigitalan pendidikan, tenaga boleh baharu serta penyertaan Malaysia dalam program legasi 5 tahun. Kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama dan ummah. Datuk Seri Ismail juga akan melawat Abu Dhabi National Oil Company ADNOC dengan fokus utama ialah prospek kerjasama antara ADNOC dan Petronas dalam bidang minyak dan gas serta tenaga boleh baharu. Pada 2021, UAE merupakan rakan dagang terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat dengan jumlah dagangan meningkat 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit daripada 20.65 bilion ringgit pada 2020. Perdana Menteri akan diiringi timbalan Menteri Luar dan Pegawai Kanan Kerajaan.
19 Dewan Undangan Negeri Dona Pulau Pinang terlibat dalam program jualan murah keluarga Malaysia. Sambutan baik diterima di Dona Sungai Pinang dengan hampir kesemua barang yang ditawarkan habis dijual sejak semalam. Laporan lanjut bersama Zatul Ikmah Muhammad Nol. Silakan Zatul. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Saya kini berada di MAM Mini Market Sungai Pinang di mana ini merupakan antara satu daripada 19 lokasi program jualan murah keluarga Malaysia PJKM yang dijalankan di negeri Pulau Pinang. Dan jika anda dapat lihat ketika ini memang agak lengang sedikit kerana saya juga difahamkan pada hari ini kesemua barangan, majoritinya barangan di bawah program PJKM ini telah habis dijual sejak semalam lagi. Dan ia membuktikan sambutan yang diterima menerusi program ini sangat-sangat memberangsangkan. Jadi saya juga difahamkan antara barang yang paling mendapat sambutan adalah ayam, daging dan juga sayuran. Dan selain itu ada juga barangan lain seperti minyak masak, tepung, telur, beras dan juga gula. Kesemua barang yang terdapat di bawah program ini mendapat potongan sebanyak 20%. Jadi saya kira setakat kembangan dari Pulau Pinang kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zatul. Penganjuran konsert KLFM at Karnival Putrajaya merupakan inisiatif memperkukuh hubungan antara stesen radio KLFM dan Perbadanan Putrajaya selaku pihak berkuasa tempatan di Putrajaya. Berkonsepkan hiburan bermaklumat, Karnival Putrajaya menawarkan 55 aktiviti menarik buat pengunjung termasuklah Bazar Usahawan Putrajaya, persembahan kebudayaan serta Karnival Pendidikan dan Kerjaya. Turut sediakan 300 hadiah cabutan bertuah bernilai lebih RM100,000 kepada pengunjung. Pengunjung-pengunjung akan dihidangkan dengan berbagai-bagai acara pada hari ini, iaitu antaranya senam aerobik, kita ada program langkah ceria, kita ada pameran yang akan kita teruskan selama 3 hari. Dan apa yang menarik antaranya kita ada gerai-gerai jualan daripada usahawan-usahawan yang daripada Putrajaya dan juga daripada luar Putrajaya. Ya, karnival ini akan diteruskan pada hari Ahad sehingga petang, lebih kurang pada pukul 5. Jadi sebab itu kita menjemput orang ramai untuk terus hadir ke karnival kita, kerana karnival ini akan berterusan daripada pagi hingga ke petang hari Ahad. Istimewanya malam ni kita membawa semua DJ KLFM. Jarang-jarang berlaku. Kita tinggalkan yang di konti saja. Alhamdulillah, kalau kita tengok memang ramai orang. Sambutan malam ni memang meriah dan kita membariskan ramai artis-artis terkenal, antaranya Rahman Mega, Datin Alia. Kita juga membawa Sarah Suhairi. Karnival Putrajaya masih berlangsung sehingga pukul 5 petang ini dengan 92 reruai pameran dan jualan terus dibuka. ...38 pekerja kilang termasuk pemandu bas berdepan detik cemas apabila bas yang dinaiki mereka terbabas ke bawah tebing di Jalan Simpang Gading Melaka malam tadi. 12 orang penumpang dan pemandu cedera parah, manakala yang lain hanya mengalami cedera ringan dalam kejadian pada pukul 7.50 malam itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka Abu Bakar Katain berkata kesemua 13 mangsa yang cedera parah telah dibawa ke Hospital Jasin. Kesemua pekerja kilang yang terlibat dalam kemalangan itu adalah warga Myanmar dan Nepal, manakala pemandu bas warga tempatan. Bas tersebut sedang dalam perjalanan untuk menghantar pekerja kilang pulang ke kediaman mereka sebelum mengelunsur ke bawah tebing yang berketinggian 50 meter dari jalan raya dan tersangkut di pokok. Sebenarnya bila sebab jalan ni sebenarnya dia punya unsur pun taklah berapa curam, tinggi. Dia unsur dan dia bila dia masuk ke gaung tu dia tersangkut di pokok yang ada di kawasan tebing jalan. Lebih kurang 50 meter daripada jalan. Bas tersangkut di pokok 50 meter daripada jalan yang barulah ya.
Tambahnya, pihak bomba menerima panggilan pada pukul 7.57 malam dan tiba 10 minit kemudian. Seramai 27 pegawai dan anggota bomba dari 3 balai bomba dan penyelamat BBPI Keroh, Jasim Bestari dan Alu Gajah terlibat dalam operasi menyelamat tersebut. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Batu Pahat, Johor selepas beberapa kawasan dilanda banjir kilat akibat hujan dan pertembungan air pasang sejak awal pagi tadi. PPS di Sekolah Agama Seri Bengkal menempatkan 29 penduduk daripada 11 keluarga terjejas dari Kampung Seri Bengkal. Manakala jumlah penduduk terjejas dari Kampung Bintang Peserai yang dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Peserai sedang dikemas kini. Menerusi kenyataan Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri, banjir kilat di 10 kawasan di Johor Bahru pula sudah surut, namun pemantauan berterusan dibuat. Sementara itu, beberapa rumah di Kampung Sungai Naga, Air Baloi dan Parit Haji Omar di Pontian serta Kampung Parit Jamil dan Sabak Awur di Muar terjejas akibat ribut. Operasi khas Ketua Polis Kedah pada hari kedua semalam menyaksikan sebanyak 159 rumah dan premis serta 382 individu telah diperiksa. 6 individu yang dikendaki polis antara 89 termasuk 5 wanita ditahan dalam operasi yang tertumpu di sekitar Kuala Kedah. Ketua Polis Kedah, Dato' Wan Hassan Wan Ahmad berkata selain dari tangkapan dan rampasan sebanyak 162 kenderaan telah diperiksa dan 60 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke IPD Kota Star untuk siasatan lanjut. Pada hari pertama operasi, sebanyak 86 buah rumah dan premis serta 253 individu telah diperiksa. 69 individu terdiri daripada 67 lelaki dan 2 wanita telah ditangkap atas pelbagai kesalahan. Dalam serbuan yang sama, PDRM Kontingen Kedah berjaya menangkap 4 individu berstatus dikehendaki. PDRM Kontingen Kedah turut merampas pelbagai jenis dadah, rokok seludup dan wang tunai. Lebih daripada 70 buah kereta klasik jenama Mercedes menyertai program TT Klasik Mercedes Perlis yang diadakan di pekarangan restoran Sungai Bakung 2, Padang Bohor, Kangar. Program yang julung-julung kalinya diadakan di negeri Perlis dianjurkan dengan kerjasama komuniti Mercedes Perlis, rakan Mercedes Kulim, Northern Mercedes-Benz Owners Club, Tutan Norton dan juga W202 Otai Utara. Raja Muda Polis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal turut berangkat melawat program berkenaan. Turut diadakan ialah review kereta, penyampaian hadiah kepada 5 buah kereta pilihan, acara jualan produk yang dibawa khas untuk para peminat serta konvoi ke Timah Tasuh. Menyambut keberangkatan baginda ialah ikon klasik Mercedes Malaysia Azril Bahaman yang juga pengasas klasik Mercedes Malaysia. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan? Berpeluh pada waktu malam? Susut berat badan? Batuk berdarah? Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Infoniaga, aspek pembangunan modal insan dan galakan penglibatan dalam ekonomi setempat antara inisiatif yang perlu diambil kira ke arah mencapai sifar miskin tegar menjelang 2025.
Jelas pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Ikmal Hisham Kamarudin, ia penting bagi memastikan kelangsungan pendapatan isi rumah dalam jangka masa panjang. Pertamanya sudah pasti pembinaan pendidikan model insan perlu diterapkan kepada mereka. Ini bagi memastikan agar mereka mempunyai satu kesedaran bahawa untuk keluar ataupun bangkit daripada miskin tegar itu mengembling golongan ini agar bersama-sama di dalam terlibat di dalam projek-projek ataupun program-program ekonomi setempat yang bukan sahaja boleh menyumbang kepada meningkatkan pendapatan mereka isi rumah, tetapi juga boleh menyumbang kepada keperluan permintaan dan penawaran pasaran domestik Malaysia. Ini termasuklah di dalam projek-projek kritikal seperti projek-projek pertanian, penternakan dan juga projek-projek lain yang berkaitan dengan penghasilan makanan. Tambahnya, selain berupaya meningkatkan pendapatan golongan berkenaan, penglibatan dalam sektor penghasilan makanan juga mengurangkan kebergantungan negara terhadap sumber luar. Subsidi secara bersasar dan interaktif dilihat dapat membantu mengelakkan ketirisan dalam pengagihan bantuan. Penganalisis ekonomi Unical Business School Profesor Madya Dr. Aimee Zulhazmi Abdul Rashid berkata, dengan cara ini data penerimaan bantuan lebih tepat dan penyalahgunaan barangan subsidi dapat dibendung. Maksud saya dua hala, di mana setiap bulan misalnya pihak penerima subsidi itu melaporkan kembali kepada kerajaan jumlah penggunaannya, dan ini kita boleh sesuaikan ya berapakah ataupun berapa jumlahkah misalnya contohnya bahan api bersasar ya subsidi bahan api untuk setiap keluarga, kerana setiap keluarga mempunyai keperluan yang berlainan. Ada keluarga mungkin hanya mempunyai sebuah motosikal dan mungkin beberapa motosikal, ada satu keluarga lagi mungkin tak punya motosikal tapi mempunyai motorkar. Jadi guna tenaga mereka berbeza. Selain daripada itu, kaedah teknologi terkini juga harus diguna pakai bagi mengenal pasti tiada ketirisan berlaku termasuk penyeludupan barangan subsidi ke luar negara. Sehingga ini kerajaan telah meningkatkan keperluan perbelanjaan subsidi kepada hampir 80 bilion ringgit. Ini termasuk bantuan tunai, akses mudah barangan keperluan melalui diskaun jualan murah keluarga Malaysia, penstabilan harga makanan utama serta harga bahan api melalui pemberian subsidi RON95 dan elektrik. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Perkembangan luar negara. Angka kematian yang berpunca daripada kejadian bot yang membawa pendatang dari Lebanon karam di pantai Tartus di Syria terus meningkat. Semalam 17 lagi mayat ditemukan, menjadikan jumlah keseluruhan yang maut dalam tragedi itu 4 orang. Televisyen Kerajaan Syria melaporkan jumlah korban meningkat sejak mayat pertama ditemui Khamis lalu. Operasi mencari mangsa yang masih hilang diteruskan meskipun selepas waktu malam. 14 mangsa yang terselamat sedang dirawat di hospital di Syria. 6 yang lain dibenarkan keluar manakala 2 mangsa masih menerima rawatan di Hospital Al-Basil. Seramai 150 orang dilaporkan berada di atas bot kecil itu yang karam pada jarak kira-kira 50 km di utara Tripoli di Lebanon.
Kebanyakannya warga Lebanon, Syria dan Palestin dan termasuk kanak-kanak dan warga emas. Seorang warga Lebanon yang mengaku bertanggungjawab menyelundup warganya dari Lebanon ke Itali baru-baru ini melalui laluan laut ditahan tentera Syria. Korea Utara didakwa melancarkan peluru berpandu balistik jarak dekat. Ketua Staf Bersama GCS Korea Selatan memaklumkan pihaknya mengesan kehadiran peluru berpandu di kawasan sekitar Taichung, wilayah Pyongan Utara pada 6.53 pagi waktu tempatan. Bagaimanapun, butiran lanjut mengenai pelancaran itu tidak didedahkan. Korea Selatan dalam keadaan bersiap siaga serta menjalin kerjasama erat dengan Amerika Syarikat sambil mengukuhkan kewaspadaan dan pengawasan menurut JCS. Pelancaran peluru berpandu Korea Utara dilakukan 2 hari selepas kapal pengangkut pesawat berkuasa nuklear tiba di Busan, kira-kira 390 km dari Tenggara Seoul, bagi mengadakan latihan dengan tentera laut Korea Selatan sehingga akhir bulan ini. Lebih 700 individu ditahan pihak berkuasa Rusia dalam tunjuk perasaan yang diadakan di seluruh negara itu semalam. Tujuannya bagi membantah rancangan Presiden Vladimir Putin mengerahkan tentera simpanan dan orang awam ke Ukraine. Menurut kumpulan pemerhati bebas OVD Info, sekurang-kurangnya 726 orang ditahan di 32 bandar dengan sebahagiannya ditahan di Moskow. Seorang wartawan AFP menyaksikan pihak polis dalam kumpulan yang besar di kawasan tengah Kristay Prudi di Moskow. Kebanyakan penunjuk perasaan berjalan secara bersendirian atau dalam kumpulan kecil bagi mengelak dikesan atau ditahan pihak polis. Di St. Petersburg, bandar kedua terbesar Rusia pula menyaksikan 30 orang ditahan pihak berkuasa. Sejak Putin mengumumkan pengerahan separa tentera Rabu lalu, pihak berkuasa Rusia telah menahan lebih 1,300 orang. Khamis lalu, Rusia mempertahankan prosedur itu dengan mengatakan ia tidak melanggar undang-undang. Iran perlu menangani protes hingga mengakibatkan rusuhan yang tercetus di negara itu susulan kematian wanita dalam tahanan polis moral Mahsa Amini dengan tegas. Presidennya Ibrahim Raisi berkata ketegasan perlu dibuat terhadap mereka yang menentang keselamatan dan ketenteraman negara. Kenyataan itu disuarakannya ketika bercakap melalui panggilan telefon kepada keluarga anggota pasukan sukarelawan Basij yang terkorban dalam rusuhan tersebut di Bandar Mashhad. Raisi juga menekankan tentang perlunya membezakan antara protes dan mengganggu ketenteraman awam serta keselamatan sambil menyifatkan peristiwa itu sebagai rusuhan. Sekurang-kurangnya 35 orang terbunuh dalam tunjuk perasaan selama seminggu itu akibat protes yang telah menular di 31 wilayah negara itu. Semalam, perhimpunan anjuran kerajaan diadakan di beberapa bandar Iran untuk menentang protes anti-kerajaan. Sebelum ini, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres merayu Iran mengelak menggunakan kekerasan terhadap peserta protes anti-kerajaan. Tindakan ratusan penunjuk perasaan berarak selama beberapa jam memaksa polis Sri Lanka melepaskan gas pembenih mata dan meriam air bagi menyuraikan keadaan. Puncanya apabila kerajaan mengambil langkah mengekang hak berprotes sebagai tindak balas terhadap pergolakan berbulan-bulan akibat kemelesetan ekonomi. Polis menggunakan alat anti-rusuhan bagi menyekat perakan pelajar yang berlaku selepas kerajaan mengisytiharkan pusat bandar sebagai zon keselamatan tinggi dan melarang bantahan di kawasan sekitar. Penunjuk perasaan menuntut pembebasan rakan aktivis mereka yang ditahan di bawah undang-undang anti keganasan. Khamis lalu, Presiden Ranil Wickremesinghe mengarahkan pengharaman sebarang bentuk demonstrasi dan protes berhampiran institusi utama, pejabat dan rumah pegawai tinggi tentera. Tindakan itu mendapat kecaman Persatuan Peguam Sri Lanka yang menganggap ia menjejaskan kebebasan bersuara dan hak berhimpun. Sekatan disifatkan menyekat kebebasan rakyat tanpa asas munasabah atau undang-undang yang kukuh.
Beralih ke berita sukan, semangat kekeluargaan yang tinggi merupakan antara faktor utama kejayaan kontingen Johor. Perkara itu diluahkan Ketua Kontingen Datuk Muhammad Najib Samuri selepas anak buahnya berjaya meraih gelaran juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma MSN ke-20 malam tadi. Edisi Sukma kali ini menunjukkan peningkatan ketara prestasi atlet Johor apabila berjaya meraih 77 pingat emas, jauh melepasi sasaran awal 40 pingat emas. Antara kuncinya sebenarnya saya anggap atlet ni sebagai seperti adik-adik saya juga. Saya minta diorang pagi sebelum ke venue masing-masing, hubungi ibu bapa masing-masing, minta restu untuk melakukan aktiviti masing-masing di venue masing-masing. Berikutan pencapaian membanggakan ini, Johor mula dilihat sebagai kuasa besar baharu sukan tanah air, apatah lagi dengan penguasaan kelab bola sepak JDT FC dalam saingan Liga Malaysia. Namun bagi Datuk Muhammad Najib, perkara itu perlu dinilai sendiri oleh pihak luar. Negeri Johor pun dah banyak kemudahan untuk aktiviti sukan dan saya percaya negeri Johor bakal menjadi kuasa besar sukan tanah air, insya-Allah. Pada acara penutup di Bangi malam tadi, Johor turut menyapu bersih gelaran atlet terbaik. Dalam pada itu, Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Razi dalam muat naik di Facebook menzahirkan ucapan tahniah kepada semua atlet, jurulatih pengurusan dan Majlis Sukan Negeri Johor serta pihak terlibat yang menyumbang kepada kejayaan kontingen Sukma kali ini. Menurut kenyataan itu, kerajaan negeri akan mengiktiraf serta memberi penghargaan sewajarnya kepada semua yang terlibat mengharumkan nama negeri itu. Beliau juga menjunjung kasih kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang sentiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada kontingen Sukma Johor. Kerajaan negeri juga merancang untuk meraikan barisan atlet, jurulatih, pengurusan dan mereka yang terlibat dalam kejayaan Johor mencipta sejarah berkenaan. Turut menzahirkan ucapan tahniah di atas kejayaan tersebut adalah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan anandanya Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Biarpun hanya kejohanan jemputan, namun kemenangan sudah pasti akan menjadi momen manis buat Harimau Melaya sekiranya dapat menjulang semula Piala Raja Thai. Skuad kendalian Kim Pan-gon kini hanya selangkah untuk merealisasikan impian itu apabila turun berdepan Tajikistan dalam aksi final di Stadium Chiang Mai malam ini. Pemain tengah kebangsaan Brandon Gunn percaya mereka mampu untuk menamatkan penantian 44 tahun memenangi kembali piala tersebut. Pemain kacukan Malaysia Australia itu menyeru rakan sepasukan memberikan persembahan 100% memandangkan ia merupakan perlawanan yang sukar. Very exciting for the boys to be in the final. It goes to show that the performance that we put on the field against Thailand has been an amazing achievement for the boys. So we've done very well, but it's not the end. And we have come here to put in good performances first, and then the results will come from those good performances. Malaysia pernah 4 kali menangi Piala Raja Thai iaitu pada 1972, 1976, 1977 dan kali terakhir 1978 apabila menewaskan Singapura 3-2. Baik, secara berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.